Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya TS Ahmad Sobri bin Muhammad akan membentangkan kertas kajian yang bertajuk Pembangunan Produk Inovasi Easy Tire bagi mengoptimalkan operasi penyelenggaraan roda kenderaan perdagangan. Bagi pengenalan, Easy Tire ini merupakan satu produk inovasi bagi menyokong operasi penyelenggaraan roda kenderaan perdagangan. Dan pembangunan produk inovasi ini juga adalah bagi mengatasi beberapa kelemahan yang ada pada produk sedia ada, iaitu mempunyai fungsi yang terhad dan spesifik sama ada sebagai pengendali peralatan atau pengendali roda. Dan penggunaan beberapa peralatan ini dalam proses penggunaan roda akan memanjangkan masa operasi dan kurang berkesan. Selain daripada itu, dia boleh meningkatkan kos perolehan dan penyelenggaraan. Pengurusan proses kerja dalam satu industri amat penting bagi memastikan kos operasi menjadi lebih rendah dan aliran kendalian bahan yang berkesan. Menurut Muhammad Zubair, kajian yang dijalankan pada 2019 telah menggariskan 4 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengoptimalan proses kendalian, iaitu faktor teknikal, kewangan, operasi dan strategi. Untuk produk sedia ada, analisa daripada produk sedia ada menunjukkan terdapat beberapa kekurangan bagi proses pengoptimalan operasi seperti yang telah digariskan. Kekurangan ketara bagi produk sedia ada ini adalah tidak mempunyai fungsi yang pelbagai, iaitu untuk mengendali peralatan air impact range dan pengendalian roda. Dan produk ini juga kurang flexibility. Dan produk sedia ada juga terlalu ada yang terdapat produk sedia ada itu terlalu kompleks dan sukar untuk diselenggara selain kos yang mahal. Ini adalah produk sedia ada yang terdapat di pasaran, yang mana produk 1 sehingga produk 3 itu adalah untuk mengendali peralatan dan produk keempat itu adalah untuk mengendali roda. Jadi tiada satu pun produk sedia ada yang terdapat di pasaran yang boleh mengendalikan peralatan dan roda dalam satu masa. Jadi reka bentuk produk ni, proses reka bentuk produk ni melalui 4 langkah yang biasa digunakan dalam proses reka bentuk produk, iaitu menentukan spesifikasi reka bentuk produk, konsep reka bentuk produk, membuat keputusan dan reka bentuk terperinci. Dari segi spesifikasi, kita telah meletakkan beberapa parameter yang perlu diambil kira, iaitu spesifikasi heavy duty impact range, roda, kenderaan perdagangan dan rim, bagi menentukan spesifikasi produk. Bagi konsep reka bentuk produk, terdapat 3 konsep reka bentuk produk yang telah dibangunkan, iaitu konsep yang pertama menggunakan botol jack, tapi konsep ini mempunyai beberapa kelemahan, banyak kelemahan. Dan begitu juga dengan konsep yang kedua, kita menggunakan botol jack. So konsep yang kedua ini juga mempunyai banyak kelemahan. Seterusnya kita tengok konsep yang ketiga, kita menggunakan aci skru sebagai mekanisme untuk menggerakkan lengan bagi menyokong roda. So kekuatan konsep ini, mekanisme aci skru ni sangat ringkas, dia kos yang rendah, so saiz keseluruhan produk menjadi lebih kompak menggunakan mekanisme ni. So tiada penyelenggaraan kepala dan ringan. Jadi dari situ terlihat konsep ini mempunyai kekuatan yang agak baik ya. Justru kita telah caranya reka bentuk roda ini telah menggunakan konsep yang ketiga, memandangkan mekanisme yang digunakan pada konsep ini adalah yang paling sesuai lah. Reka bentuk terperinci. Untuk reka bentuk terperinci kita menggunakan menghasilkan lukisan terperinci pada pandangan sebenar produk yang akan dihasilkan. Lukisan terperinci ini kita hasilkan dalam pandangan 2D dan 3D menggunakan penyelesaian AutoCAD. Dan lukisan terperinci ini juga penting dalam proses fabrikasi produk. Ini adalah lukisan terperinci bagi pandangan atas, pandangan sisi dan pandangan hadapan produk. Ini adalah komponen dan kuantiti bagi produk yang dihasilkan. Dari segi fabrikasi produk, fabrikasi ini merupakan satu proses untuk menghasilkan komponen daripada bahan mentah ataupun bahan separa siap, dan seterusnya komponen yang telah dihasilkan itu akan melalui proses pemasangan
sama ada melalui proses timpalan ataupun penyambungan bolt and nut. Dan gambar rajah itu adalah label bagi proses fabrikasi yang terlibat. Okey, untuk produk akhir ni setelah proses fabrikasi dilaksanakan, kita telah betul menyiapkan produk akhir. Ini adalah bentuk produk akhir Easy Tire. Okay, dari segi pengoptimuman operasi bagi produk Easy Tire ni, dari segi teknikal, okay, sub faktor bagi kesesuaian produk ini sesuai untuk kendalikan alatan dan roda. Jadi dia mempunyai dua fungsi untuk produk ni. Dari segi kewangan, kos perolehan anggarannya lebih kurang 1,000, sangat rendah jika dibandingkan dengan produk sedia ada. So kos penyelenggaraan juga rendah sebab menggunakan sistem yang ringkas, dan kos operasi tiada kos operasi kerana produk ini tidak menggunakan sumber tenaga luar seperti elektrik, hidrolik dan pneumatik. Okey, dari segi operasi masanya lebih cepat jika dibandingkan dengan produk sedia ada. Sebab apa? Produk ini dia merupakan satu alat sokongan yang boleh menjalankan dua fungsi. Okey, jika kita bandingkan dengan produk sedia ada. Kapasiti dia boleh mengendalikan satu peralatan dan satu roda. Dari segi strategi, produk ini sangat flexibility sebab dia mempunyai dua fungsi. Okey, dua fungsi. Okey, secara keseluruhannya produk ini telah berjaya mencapai objektif yang telah ditetapkan, iaitu mereka bentuk dan menghasilkan satu produk yang boleh berfungsi bagi menyokong keseluruhan operasi penyelenggaraan roda. Okey, seterusnya produk ini juga telah berjaya mengoptimalkan operasi. Okey, mengoptimalkan operasi penyelenggaraan roda jika kita bandingkan dengan produk sedia ada berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan, iaitu teknikal, kewangan, operasi dan strategi. Jadi itu saja pemandangan daripada saya. Sekian, terima kasih.